Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Husna Nabila binti Khairi, nama matrik 289743. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Dalila binti Razali, nama matrik 289697. Dalam tugas ini saya akan membincangkan perancangan dalam Islam. Nama saya Nik Najidah Atila binti Nik Muhammad Rosdi, bernombor matrik 289456. Saya ingin menjelaskan tentang leading, iaitu mengetuai. Assalamualaikum, saya Alia Fakihah binti Abdul Rahim, nombor matrik nombor 289525, akan membentangkan tentang pengawalan. Pengurusan amat penting untuk dilaksanakan, terutama sekali semasa dalam perniagaan agar dapat mencapai matlamat sesebuah organisasi supaya dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. Selain itu, pengurusan yang sistematik juga dapat dilihat melalui aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan oleh semua ahli organisasi. Kunci kejayaan kepada sesebuah organisasi juga adalah berdasarkan pengurusan yang cekap dan membolehkan sesebuah organisasi bergerak secara lancar. Oleh itu, sesebuah pengurusan yang sistematik haruslah berdasarkan proses pengurusan organisasi yang telah ditetapkan, iaitu POLC, seperti perancangan, dalam bahasa Inggerisnya planning, penyusunan, organizing, mengetuai, leading dan pengawasan, controlling. Pengurusan merupakan individu yang telah dipertanggungjawab untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti pengurusan agar sesebuah organisasi dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Di dalam Islam, pengurusan merupakan proses untuk mentadbir dan menyelaraskan semua sumber sama ada sumber manusia ataupun material agar berkesan dan cekap untuk mencapai matlamat sesebuah organisasi serta mematuhi nilai dan peraturan syariah yang telah ditetapkan oleh Islam. Oleh disebabkan itu, pengurusan berdasarkan Islam adalah lebih benar dan berterus terang tanpa mempunyai unsur penipuan seperti melakukan ibadat yang telah diajari bahawa sebagai seorang Islam haruslah mempunyai niat yang betul, perkara yang dibuat haruslah sah dan halal mengikut syariah. Akhir sekali, Islam juga telah menyeru semua umat Islam untuk melaksanakan semua pekerjaan termasuklah pengurusan sesebuah organisasi dengan penuh kesungguhan dan mendapatkan hasil yang baik dan halal dalam apa jua pekerjaan ataupun pengurusan organisasi yang telah dijalankan. Apa itu perancangan dalam Islam? Perancangan yang menetapkan nilai tauhid untuk mencapai objektif atau strategi dan menentukan tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai objektif tersebut. Perancangan yang dilakukan mampu melancarkan aktiviti dan insya-Allah dapat mengatasi apa yang akan berlaku atau keadaan pada masa hadapan serta dapat membuat keputusan yang terbaik. Proses ini juga dapat menjadikan kita sentiasa dalam keadaan bersedia dan sentiasa berada di atas jalan yang benar untuk mencapai matlamat atau objektif yang ingin dicapai. Namun, manusia hanya mampu merancang, Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukannya. Seperti mana yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran. Dan mereka merancang, Allah juga merancang, dan Allah sebaik-baik perancang. Surah Al-Imran ayat 54. Selain itu, terdapat hadis yang menyatakan rancangan Allah padamu lebih baik daripada rancanganmu. Terkadang Allah menghalangi rancanganmu untuk menguji kesabaranmu. Maka perlihatlah kepadanya kesabaran yang indah. Tidak lama, kamu akan melihat sesuatu yang menggembirakan. Jika berlaku masalah yang mengganggu perancangan, kita seharusnya sabar dan bersedia dalam menetapkan perancangan yang baru agar objektif tetap tercapai dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Atas pembentangan rakan saya sekarang ni akan membentang mengenai organizing. Organisasi atau dalam bahasa Melayu, pengorganisasian ialah satu pembentukan sumber manusia atau bahan organisasi bagi mencapai matlamat. Proses penyelesaian dan penyelarasan digunakan bagi membahagi tugas untuk mencapai objektif dan matlamat organisasi. Fungsi organizing mempunyai dua, iaitu authority ataupun kuasa dan responsibility ataupun tanggungjawab. Authority ialah hak rasmi dan sah pengurus untuk membuat keputusan, mengeluarkan perintah dan memperuntukkan sumber untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh organisasi.
Orang yang mempunyai kuasa memberi perintah, membuat keputusan dan menegakkan ketaatan. Tanggungjawab pula Contoh organizing mempunyai 5, iaitu perkhususan kerja, orientasi ke arah matlamat, komposisi individu dan kumpulan, kesinambungan dan fleksibiliti. Pesan dan pembahagian kerja ialah keseluruhan falsafah organisasi tertumpu kepada konsep pengkhususan dan pembahagian kerja. Pembahagian kerja adalah memberikan tanggungjawab untuk setiap komponen organisasi kepada individu atau kumpulan tertentu dari badannya. Ia menjadi perkhususan apabila tanggungjawab untuk tugas tertentu terletak pada pangkal yang ditetapkan dalam bidang itu. Ke arah matlamat menyelaraskan maklumat individu pekerja dengan objektif keseluruhan firma. Individu dan kumpulan ialah individu membentuk kumpulan dan kumpulan membentuk organisasi. Stability ialah proses penganjuran yang hendaklah fleksibel supaya sebarang perubahan boleh diserapkan. Quran dan hadis yang dapat dicari ialah surah Al-Quran As-Sajadah ayat 4 hingga 5. Dalam ayat ini terdapat penegasan tentang penyatuan, yadabbiru Allah atas segala urusan di langit maupun di bumi. Kalau berdasarkan hadis tarikh Al-Usul wal Al-Muluk atau dikenali sebagai Al-Tabiri, hendaklah sesuatu organisasi itu menjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Untuk pembentakan saya, terima kasih. Pendapat Islam mentakrifkan kepimpinan sebagai proses menggerakkan manusia dalam arahan melalui motivasi kepada mereka. Menurut dalam Islam, seorang pemimpin berkhidmat dan membantu orang lain untuk lebih memahami dan berjaya. Dengan itu, memimpin atau ketua melibatkan sumber pengaruh sosial dan tidak formal. Mereka gunakan untuk memberi inspirasi kepada tindakan yang diambil oleh orang lain. Selain itu, pemimpin yang berkesan adalah seperti orang bawahan mereka akan bersemangat untuk melakukan usaha untuk mencapai objektif organisasi. Seterusnya, ketua haruslah memainkan peranan penting seperti membuat penyelidikan dan berkomunikasi. Contohnya, bertanyakan terlebih dahulu seperti memahami personaliti, nilai, sikap, emosi orang bawahan mereka. Pemimpin yang betul adalah seperti membuat keputusan dengan adil kepada orang bawahannya supaya tiada isu berat sebelah dan saling menasihati antara satu sama lain. Oleh itu, memberikan teori motivasi seperti menyatakan maklumat penting tentang cara-cara di mana pekerja atau orang bawahan boleh bertenaga untuk melakukan usaha kerja yang produktif. Pemimpin hendaklah bertindak dengan bijak melakukan sesuatu perkara dan bertutur baik dalam setiap perkara yang dinasihatinya kepada pekerja dan orang bawahan. Contoh hadis yang berkaitan dengan pemimpin iaitu Rasulullah bersabda yang membawa maksud kepada tidaklah seorang ketua yang menguruskan urusan-urusan kaum muslimin kemudian dia tidak bersungguh-sungguh dalam memberi layanan dan tidak menasihati mereka, melainkan dia tidak akan masuk syurga bersama mereka. Hadis riwayat Muslim. Ini menjelaskan setiap pemimpin akan bertanggungjawab atas segala yang dilakukannya di atas dunia ini. Contohnya, ada pemimpin yang menyesal kerana tidak melakukan tugasannya dengan baik di atas dunia ini. Oleh itu, setiap pemimpin jangan memandang ringan dengan tanggungjawab yang digalaskan dan jalankan tanggungjawab itu dengan sebaiknya. Berdasarkan ayat Al-Quran surah Yusuf ayat 55, bermaksud dia yakni berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri yakni Mesir kerana sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Ini menjelaskan bahawa pemimpin tersebut perlu diberi nasihat dan teguran. Di samping itu, pemimpin haruslah berdapang dada menerima teguran dan janganlah merasa hina kerana pangkatnya sebagai seorang pemimpin. Kerana Allah mencintai dan mengasihi pemimpin yang adil dan amanah serta membawa kebaikan. Terima kasih, Nick. Okey, sekarang saya akan bentangkan tentang penguasaan. Penguasaan dalam bahasa Arab ialah Al-Rikabah, di mana kata dasarnya adalah Rakabah yang bermaksud memerhati, menjaga, memelihara, mengamati dan waspada. Penguasaan merupakan fungsi terakhir dalam proses pengendalian pengurusan Islam serta sistem pengurusan konvensional. Pengurusan juga boleh ditarifkan sebagai satu proses dalam menentukan kerja atau aktiviti yang dilakukan. Berikut adalah proses pengawasan terbagi kepada 5 iaitu menetapkan piawai prestasi, mengukur prestasi, membandingkan pencapaian prestasi dengan piawai, membuat tindakan pembetulan dan menambahbaikkan prestasi. Tambahan lagi, terdapat juga hadis Rasulullah SAW yang menyebut bahawa
Perlunya melaksanakan pengawasan dalam setiap pekerjaan kerana ajaran Islam sangat memerhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum pengawasan terhadap orang lain. Dalam hadis Tirmizi juga ada menyatakan bahawa periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kakimu sebelum melihat orang lain. Jadi, dapatlah disimpulkan di sini bahawa menurut pandangan Islam, segala perkara yang hendak dilakukan haruslah secara terancang dan teratur. Kesimpulannya, pengurusan amat penting untuk dilaksanakan oleh setiap manusia, terutama sekali pengurusan dalam menjalankan perniagaan atau sesebuah organisasi. Hal ini dikatakan demikian kerana pengurusan yang sistematik dapat merealisasikan matlamat yang hendak dicapai oleh sesebuah organisasi dengan lebih mudah. Selain itu, pengurusan yang baik dan lebih jelas adalah berdasarkan penggunaan proses pengurusan yang telah ditetapkan iaitu POLC, perancangan, penyusunan, mengetuai dan pengawasan. Dengan adanya proses pengurusan ini, pengurus dapat menggunakannya untuk mencapai matlamat yang ingin dicapai sebagai permulaan sesebuah organisasi agar semua ahli organisasi mendapat gambaran yang lebih jelas tentang tugas yang harus dilaksanakan dengan panduan proses pengurusan tersebut. Akhir sekali, mengikut proses pengurusan menurut Islam akan lebih diberkati dan lebih tulus dalam menetapkan matlamat sebelum memulakan sesebuah organisasi agar tiada unsur penipuan atau penyelewengan yang berlaku. Sekian, terima kasih.